بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton di rumah, selamat datang ke program Hubbul Quran, mencintai Al-Quran, dan selamat datang memasuki gerbang Ramadan menuju ketakwaan. Program kita pada petang ini adalah nutraceutical berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya penonton di rumah akan bertanya, apa itu nutraceutical? Nutraceutical adalah dua singkatan perkataan menjadi satu, nutrients dan pharmaceutical. Nutrients adalah makanan-makanan, pharmaceutical adalah ubat-ubatan. Apa sahaja makanan yang boleh menjadi ubat, maka itu dinamakan nutraceutical. Menurut Dithalis, bahawa nutraceutical itu didefinisikan sebagai makanan ataupun parts of food, sebahagian daripada makanan yang boleh membawa kepada perubatan ataupun manfaat kesihatan, termasuklah pencegahan dan rawatan penyakit. Begitu juga seterusnya istilah-istilah lain dikatakan medical food, makanan yang boleh memain peranan sebagai ubat, atau functional food, makanan yang berfungsi menjadi ubat, ataupun nutritional suplemen yang boleh menjadi ubat. Di antaranya Prof. Zari Ismail mengatakan bahawa nutraceutical ini selalunya dirujuk kepada penjagaan kesihatan, produk-produk penjagaan kesihatan yang telah diolah dalam dos-dos pharmaceutical yang berbentuk kapsul ataupun tablet ataupun sugar coated tablet, dan begitu juga soft gel. Seterusnya, contoh-contoh flavonoid ataupun antioksidan yang berbagai-bagainya daripada herba-herba, termasuklah apa-apa sahaja, pucuk-pucuk, daun-daun, buah-buahan, rimpang-rimpang dan rempah-rempah. Ratus di antaranya adalah tongkat ali, ginger ataupun halia, kunyit, bawang putih, dan apa sahaja jenis-jenis nutraceutical. Ketahuilah, program diet ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sumber segala kesihatan. Menurut petunjuk Nabi SAW yang mengatakan bahawa diet sebagai suatu cara penyembuhan ataupun penjagaan kesihatan. Di antara cara yang paling berkesan dalam mencegah daripada penyakit dalam Islam adalah healthy diet ataupun diet yang sihat.
Nabi SAW pernah bersabda, food is the source of illness, and however their diet program is the source of health. Makanan itu adalah sumber segala macam penyakit. Adapun diet program adalah sumber segala kesihatan. Maka itu kita digalakkan sentiasa menjaga pemakanan kerana perut punca segala macam penyakit. Di antara sunnah-sunnah Nabi SAW, Nabi membudayakan setiap pagi memakan madu bercampur dengan air panas ketika dalam perut kosong. Di sana terdapat berbagai keajaiban di sebalik amalan berkaitan dengan menjaga kesihatan dengan izin Allah. Maka ketahuilah bahawa madu ini sebenarnya bukanlah hanya makanan. Dalam masa yang sama ia adalah minuman dan manisan, dan begitu juga obat dan jenis-jenis minuman yang boleh memberikan kelegaan. Seterusnya, menurut Sunan Ibn Majah dikatakan bahawa jika seseorang itu mengambil beberapa suapan madu dalam 1 bulan 3 pagi, nescaya dia tidak akan disentuh oleh penyakit-penyakit yang membahayakan. Begitu juga dalam riwayat yang lain, alaikum bihadzaini syifaaini, hendaklah kamu mengamalkan 2 penawar. Yang pertama adalah madu, yang kedua adalah Al-Quran. Yang satunya adalah obat-obat alamiah, Al-Quran adalah obat ilahiyah yang berdasarkan kepada wahyu. Seterusnya Nabi juga menganjurkan sebagaimana kata Sa'id ibn Juraij, ambillah madu kerana ia boleh menguatkan ingatan kamu dan sumber yang baik tadi. Maka di antara beberapa jenis yang Allah ciptakan di dalam perut lebah ini, di mana madu ini mempunyai berbagai macam jenis dan begitu juga warna-warni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalafun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar daripada perut lebah itu berbagai macam jenis minuman yang berwarna-warni. Di dalamnya terdapat berbagai macam penawar dan untuk berbagai penyakit. Namun ayat ini ulama terbagi kepada 2. Golongan yang pertama mengatakan madu ini adalah penawar bagi segala macam penyakit dan begitu juga sesuai untuk semua orang. Namun pendapat yang kedua, sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, yang dimaksudkan dengan fihi syifa'un linnas, terdapat di dalamnya penawar bagi manusia. Sebenarnya linnas itu makna li ba'din nas, untuk sebahagian manusia, bukan untuk semua manusia. Kerana seseorang yang penderita diabetes atau kencing manis, dia tidak sesuai untuk memakan madu ternak. Jadi dinasihatkan dia mengambil sama ada madu gunung ataupun madu hutan. Itu sesuai kerana dia tidak ada apa-apa campuran. Semuanya murni dan asli tadi. Begitu juga Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba da'u dawa bari'a bi iznillah. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Apabila padannya penyakit dengan obat, pasti nescaya sembuh dengan izin Allah. Yang kedua adalah habbatus sauda. Nabi SAW bersabda, alaikum bihadhil habbatis sauda fa inna fiha shifaa'un min kulli da' illa sam. Hendaklah kamu menggunakan 2 penawar ini yakni habbatus sauda, kerana dia adalah penawar bagi segala macam penyakit melainkan nyanyuk ataupun pikun ataupun mati tadi. Jadi itulah yang mana yang kedua ini, habbatus sauda, sudah terkenal sejak ribuan tahun, sejak zaman Mesir purba. Begitu juga Ibn Sina ataupun Ibnu Sina
telah menjelaskan di dalam kitabnya Canon of Medicine bahawa dikatakan as the seed that energize the body and assist recuperation from exhaustion and depression. Bahawa habbatus sauda ini dapat meningkatkan tenaga pada tubuh badan kita dan membantu bagi mereka yang mengalami kepenatan dan begitu juga keresahan tadi. Caranya bagaimana? Apabila kita mengambil serbuk habbatus sauda, kita blend, kita hancurkan dan kita campur dengan madu dan kita minum dengan air panas. Nescaya ia boleh membantu dari sudut diuretik, pelancaran, membuang air kencing dan menghancurkan batu-batu yang terdapat pada ginjal kita dan begitu juga membantu di golongan lelaki khususnya, yakni penyakit prostat. Begitu juga dikatakan dari sudut saintifik, has also found that black seed extract is rich with amino acid. Bahawa ekstrak daripada habbatus sauda ini mempunyai amino acid ataupun asam amino, carbohydrates, protein, alkaloid, saponin dan sebagainya. Begitu juga dikatakan bahawa habbatus sauda ini apabila di blend, dihancurkan, diminum dengan air panas, ia dapat menghancurkan batu-batu ginjal yang terdapat di dalam buah ginjal, di dalam ginjal kita. Seterusnya, habbatus sauda juga dapat membantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang sejuk ataupun dingin. Lebih-lebih lagi apabila dia mempunyai kesan di dalam merawat penyakit-penyakit yang terkesan daripada bahan-bahan panas, maka habbatus sauda ini sangat sesuai untuk merawatnya. Maka itu insya-Allah marilah sama-sama kita selamat mencuba. Penonton-penonton di rumah, pastikan yang pertama nasihat saya ialah carilah madu yang organik, yang asli. Dan kedua, habbatus sauda ini ada 3 macam, satu yang minyak, satu yang serbuk dan begitu juga yang ketiga adalah dalam bentuk kapsul tadi. Maka sehingga kita bertemu lagi pada episod yang ketiga dan yang keempat pada minggu ataupun siaran akan datang insya-Allah, sebelum kita berbuka puasa insya-Allah. Sekian, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lama kita tak jumpa. Kau nak ke mana? Aku nak ke Jamiah untuk menderma. Wah, kau nampak semakin sihat. Syukur, doktor pun cakap begitu. Berkat suka menderma tu, aku pun nak ke Jamiah ni untuk menderma. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Ibu, apa di dalam sampul surat yang ibu bawa? Ibu hendak ke mana? Wang derma. Ibu hendak ke Jamiah untuk menderma. Jamiah kini ada khidmat menderma dalam talian. Lebih mudah dan selamat. Mari saya uruskan. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Tahun ni, sudah lebih 30 tahun Haji Hussein menderma dengan Jamiah. Ini derma saya untuk tahun ini. Derma Tuan Haji Hussein tahun ni 2 kali ganda dari tahun lalu. Syukur, rezeki saya semakin bertambah. Hulurkanlah derma anda bersama kami di Jamiah. Semoga mendapat ganjaran dengan apa yang anda hulurkan. Kami di Jamiah akan mengagihkan dengan cekap dan amanah kepada golongan yang layak. Lungsuri www.jamiah.org.sg untuk pembayaran dalam talian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.